Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Pemikir Akhir Zaman. Okey, hari ni 17 hari bulan 1 2022. Keadaan di Malaysia masih lagi aman, stabil. Cumanya ada ni lah peningkatan harga barang dan ada sedikit kekecohan lah yang berlaku, iaitu KJ hari tu dia didapati menipu. Dia kata dia dah cocok, tapi gambar dos pertama dengan dos kedua sama pakaiannya, sama orang yang cocoknya, tempat yang sama, dan agak meragukan. Dan cocokan yang dos booster pula, dia tunjuk dekat live dia cocok bulan 10, tapi dekat sijil dia bulan 9. Yang ni lagi pelik. Maknanya apakah yang berlaku? Maknanya dia berlakon ke apa kan? Okay. So lepas tu ada statement KJ sebelum ni. Dia bagi tahu yang siapa yang nak dapat status lengkap vaksin perlu ambil penggalak. Maknanya kena ambil dos ketiga lah, booster ni. Jadi orang marah. Itu kata ambil 2 dah lengkap. Sekarang kalau tak ambil 3 jadi tak lengkap balik. Maknanya akan datang pun macam tu lah. Mungkin yang keempat, bila ada dos keempat, dia suruh suntik keempat. Lepas tu kalau siapa tak ambil yang keempat, status tak lengkap. Maknanya dia akan jadi kosong balik, macam orang yang tak ambil vaksin. Dia tak dapat kemudahan macam-macam lah. Yang tempat-tempat yang kata kena 2 dos ni, ataupun lengkap dos kan, 3 dos tak boleh masuk dah, yang 2 dos tak boleh masuk dah tempat. Okay. So peraturan-peraturan ni saya klasifikasikan sebagai peraturan-peraturan bodoh lah. Kerajaan nak menyekat kebebasan rakyat. Dulu kita nak pergi mana-mana boleh, nak beli barang kat sana boleh, nak makan kat kedai pun boleh. Sekarang kena lengkapkan dos baru boleh. Nak buat apa-apa, maknanya nak rentas negeri ke, kalau tak kita akan didakwa bersalah lah apalah kan. Sedangkan benda tu dah melanggar hak kebebasan kita. Kita ni orang merdeka ni. Malaysia ni dah merdeka, tapi tak ada sijil vaksin, tak boleh nak pergi makan kat kedai. Pelik-pelik lah semua. Orang belajar tinggi-tinggi kan, dapat sijil kan. Contohlah orang tu ada doktor kan, lepas tu tak ada sijil vaksin. Contohlah tak boleh masuk dekat tempat dia mengajar, universiti. Apa kegilanya peraturan ni kan. Okey, lepas tu cikgu-cikgu tak ada vaksin tak boleh mengajar. Lepas tu dia kata siapa yang cikgu yang tak vaksin ni selfish. Cikgu lain terpaksa ganti kerja dia. Dan memang pilihan dia tak mau vaksin, dia tak nak risikokan diri dia. Yang kerajaan kenapa buat peraturan macam tu? Adakah orang yang tak vaksin ni membahayakan orang lain? Kerajaan kena jawab lah. Jangan nak menipu rakyat. Orang yang tak vaksin ni tak membahayakan orang lain. Orang yang dah ambil vaksin pun sama juga, tak membahayakan orang lain pun. Dua-dua sama je. Kalau dua-dua bahaya, dua-dua membahayakan orang lain. Sebabnya orang yang ambil vaksin pun boleh dijangkiti dan boleh menjangkiti orang lain. Orang yang tak vaksin pun sama juga. Hakikatnya kebanyakan kawan-kawan saya yang dah vaksin, dia orang yang kena COVID, dia orang yang menyebarkan COVID. Tambahan pula data terbaru Omicron ni, kebanyakannya yang pergi travel ni siapa? Orang yang dah ambil 2 dos lah. Dia orang yang bawa. Dia orang yang bawa virus sudah datang Malaysia. Orang yang dah vaksin dah siapa lagi? Kan? Lepas tu nak salahkan orang yang tak vaksin. Macam orang yang tak vaksin ni membawa penyakit. Kepala otak dia. Direct je bagi kerajaan bodoh sekarang ni. Peraturan bodoh ni dibuat oleh kerajaan yang bodoh. Dia suruh rakyat ambil, tapi dia tak nak tanggungjawab. Lepas tu budak-budak kalau tak ambil tak boleh masuk sekolah lah apalah kan. Paksa orang ambil tapi tak nak bertanggungjawab.
Bila berlaku kesan sampingan, tak nak bayar ganti rugi, ada kematian pun, dia kata bukan sebab vaksin. Memang gila lah. Ini kerajaan memang tak boleh pakai lah. Tapi kalau kita jatuhkan kerajaan sekarang ni, yang naik tu sama je. Dua-dua tak boleh pakai. Kan? Siapa lagi kita nak harap sekarang ni? Siapa lagi yang boleh harap sekarang ni? Kalau berlaku huru-hara kat Malaysia, mungkin negara kita akan dijajah balik oleh kuasa-kuasa besar ni, United Nation ke apa ke kan. Contoh rakyat buat rusuhan ataupun dia orang bunuh pemimpin-pemimpin ni, yang akan naik nanti akan ganti lagi teruk. Tapi benda ni Nabi dah bagi tahu. Nabi dah bagi tahu benda ni akhir zaman akan berlaku macam ni. Banyak ulama yang menyesatkan, banyak pemimpin-pemimpin bodoh, pemimpin jahil. Jadi tugas kita ni untuk apa ni? Tugas kita sekarang ni, kita selamatkan keluarga kita, selamatkan orang-orang yang terdekat dengan kita. Bagi tahu mental diorang. Mental tu kena tahu. Kita ni takkan balik kepada situasi dulu. Kita takkan patah balik dah. Kita makin hari makin susah. Itu apa yang bagi tahu. Nabi bagi tahu. Fitnah ni dah fitnah dah ni. Dia masuk fitnah ni yang paling besar fitnah ni sejak 2020. Sejak ada COVID itu, macam-macam undang-undang baru dia dah buat. Semayang kita pun dah berubah, umrah pun dah tak boleh nak pergi. Yang tu apa yang berlaku? Dia akan makin teruk. Bila makin teruk, negara kita ni, bila dah makin teruk, sampai satu masa akan berlaku pembunuhan. Banyak pembunuhan, peperangan, dan muncul Imam Mahdi, muncul Dajjal. Masa tu lah. Dia bila perang, sumber makanan, sumber elektrik tak ada. Kan? Makanan pun tak ada. Air pun tak ada. Kan? Orang dah jadi, mana nak cari air, mana nak cari. Okey, masa tu Dajjal datang. Bila Dajjal datang masa tu, situasi perang, Dajjal pula datang. Bawa makanan, bawa air, bawa emas. Siapa nak, ikut Dajjal. Mengaku Dajjal Tuhan. Ramai yang kata sesat. Sebab apa? Satu, dah tak tahan dah. Yang kedua, ada pemimpin yang suruh ikut Dajjal. Ulama' pun ada yang suruh ikut Dajjal. Katanya darurat. Darurat tak apa. Sebenarnya tak boleh. Nabi dah bagi tahu kita jangan termasuk dalam perangkap Dajjal. Jangan termasuk dalam fitnah zaman. Kita pun doa kita ada doa yang Nabi ajar sebelum habis salam tu. Sebelum bagi salam, kita kena baca doa. Selamat daripada fitnah dunia, fitnah hidup, fitnah mati dan fitnah Dajjal. Jadi kita ni kenalah buat preparation. Janganlah termasuk dalam fitnah. Vaksin ni salah satu perangkap dia lah. Kalau kita masuk, kalau kita hanyut, kita duk ikut je apa yang pemerintah buat, kita pun termasuk dalam fitnah. Bila kita nak lari, dia dah ada dah kita punya maklumat kita apa semua. Bila kita cuba lari, contoh orang yang tak vaksin ni, bila kerajaan nak marah kan, kerajaan nak marah orang yang tak vaksin ni, contohlah dia dapat tahu dia positif. Ni ada satu kes lah, orang bagi tahu. Dia bila dia masuk dekat hospital, dia di swab test banyak kali sampai jadi positif. Bila positif, dia dia akan check kita punya tekanan darah apa semua. Lepas tu dia kata okey, oksigen yang rendah, kena pakai benda tu kan, tutup apa semua. Lepas tu dia kata nak tidurkan kita pula. Itulah salah satu cara nak bunuh orang-orang yang tak nak ikut kerajaan ni. Nak bunuh orang-orang yang tak nak ambil vaksin ni. Sebab orang yang tak ambil vaksin ni, diorang kebanyakan diorang kaji. Diorang rasa kerajaan sekarang ni menipu. Bukan dekat Malaysia je, dekat kebanyakan negara. Macam Indonesia pun saya tengok video, diorang pun jadi macam kat Malaysia juga. Dekat luar negara pun tak tahulah macam mana. Tapi diorang nak kita ikut je arahan diorang. Itulah New World Order tu. Bila dapat satu arahan, kerajaan kena ikut. Tak tahulah apa ugutan kalau kita tak ikut tu. Negara yang berani mungkin tak ikut. Tapi kalau negara yang di bawah UN ni, terpaksa ikut. Kalau tak ikut, mungkin akan berlaku sesuatu. Okay. So, kita ni umat Islam,
berhati-hati di akhir zaman. Jangan termasuk dalam perangkap, jangan termasuk dalam fitnah. Jadi selamatlah korang, InsyaAllah. Beramal, banyakkan berzikir, banyakkan menyebut la ilaha illallah, banyakkan berselawat, banyakkan beristighfar. Kalau boleh solat kena jaga, solat 5 waktu. Wajib jaga, jangan tinggal, jangan lambat. Okey. Kalau boleh dah jaga solat, tambah lagi amalan, solat sunat, selawat. Kalau boleh selawat sehari 100 paling minimum. Kalau boleh lebih lagi 1000. Okey, banyakkan istighfar, banyakkan doa-doa ataupun amalan-amalan yang kita buat sikit tapi pahalanya banyak. Okey. So, setakat itu saja video untuk kali ini. Semoga kita semua berjaya mengharungi beberapa tahun-tahun yang mencabar ini bersama-sama. Okey. Sekian saja video saya untuk kali ini. Jika anda masih nak tengok video yang akan datang, jom subscribe YouTube channel saya, Pemikir Akhir Zaman. Okey, setakat itu saja video untuk kali ini. Assalamualaikum.